Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Sebulan tak jumpa insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT beri kita keberkatan, turunkan rahmat, berikan sakinah, ampunkan dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita kesihatan yang baik dalam kita menjalani kehidupan kita, memperbanyakkan amal ibadat kita. Banyak nikmat yang Allah SWT bagi kita, dan kita mensyukuri nikmat Allah SWT, maka Allah SWT akan tambah lagi nikmatnya. Jadi insya-Allah dalam waktu yang singkat ni insya-Allah saya akan bawa satu tajuk yang juga merupakan satu tajuk yang sangat penting. Sebelum ni tajuk hibah, wasiat dan harap semua fahamlah. Tak apa, kalau ada persoalan tanya je. Angkat tangan tanya je. Tak ada prosedur apa-apalah, tanya je. Jadi hari ni saya nak bawa tajuk berkenaan dengan konsep pembahagian dalam harta pusaka. Hari ni kita pun bila kematian arwah ayah kita, bila kematian arwah mak kita, kita main bahagi ikut sesedap rasa kita je. Bahagi macam itu je. Bila kematian ayah, kita bincang dengan adik kita, dengan abang kita, kita beritahu macam mana harta ayah ni banyak ni, macam mana kita nak bagi kan. Tu abang long kata, ambil lah, siapa nak ambil lah, mana-mana hendak boleh ambil je. Kadang-kadang kita tak dapat persetujuan yang betul. Kita main bahagi sama rata macam itu je. Kadang-kadang tu adik-beradik pun tak setuju dengan pembahagian kita. Dan kadang-kadang itu ada juga abang ni menggunakan kuasa veto dia untuk mengambil harta pusaka ayah. Maka pembahagian ini tak sah lah. Bila pembahagian ini tidak sah, maka harta pusaka ayah itu juga menjadi haram buat dia. Kadang-kadang ada satu tempat saya ceramah dan saya beritahu pembahagian itu, dan dia pun beritahu bahawa ustaz, saya arwah meninggal 30 tahun. Tetapi baru hari ini saya tahu pembahagian yang kami buat tu semuanya cacah marba. Semua ikut sedap dia orang aja. Jadi saya, apa yang boleh saya kata, sebenarnya pembahagian itu tidak sah. Dan pembahagian yang korang buat selama 30 tahun itu merupakan pembahagian yang tidak betul. Bila tak betul, maka harta pusaka yang kita makan, kita ambil, kita pakai, kita duduk rumah yang pusaka itu, maka rumah itu sepanjang 30 tahun dia bergelumang dengan dosa. Kena hati-hati. Sebab kita tak tahu cara pembahagian yang sah. Sebab itu harta pusaka ni dia menjadi haram bila pembahagian itu tidak halal. Harta pusaka ni bukan benda yang main-main. Dia ada syarat untuk menjadikan pemilikan harta itu sah. Itu sebab dia panggil al-tariqah, harta pusaka. Okey, insya-Allah. Jadi apa yang perlu kita buat? Mungkin dulu kita, arwah ayah kita buat pembahagian pun kita tak faham, kita buat begitu saja. Sebenarnya bila kita buat pembahagian secara sama rata, konon kita ni hari ni tak apalah ustaz, kami nak buat sama rata. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tuan? Okey, dia boleh, tak ada masalah. Tetapi dia akan menjadi tak boleh bila mana pembahagian itu tidak didahului dengan pengiraan secara faraid. Kan? Nah, kita kata kita terus saja. Tak apalah adik-beradik, kita bagi sama rata lah. Jadi perkara itu tidak betul. Perkara pertama yang kena buat adalah pengiraan faraid itu sendiri. Okey, tak apa, insya-Allah. Okey, dia ada 4 jenis pengiraan dalam faraid. Contohnya begini Katakanlah ayah kita meninggal.
Ayah kita meninggal, kemudian kita panggil adik-beradik kita. Kita panggil adik-beradik kita berjumpa, berkumpul. Apa tujuan perjumpaan itu? Adalah untuk menghalalkan harta pusaka arwah sebenarnya. Ramai orang Islam tak buat. Kadang-kadang tu mereka ni bila sentuh, "Ustaz, kami tak pernah buat pun. Dah 20 tahun arwah ayah saya meninggal. Kami tak pernah berjumpa pun." Saya tanya dia, bagaimana harta pusaka itu dibagi-bagikan? Dia kata, "Kami ambil macam itu je Ustaz, kain pelekat, kopiah, tanpa persetujuan. Kami tak buat persetujuan, siapa ambil je." Saya kata pembahagian itu tidak sah. Kain pelekat yang bagi pada masjid, sedekah, niat bagus sedekah. Tetapi kain pelekat itu menjadi haram bila mana persetujuan ahli waris itu tidak didapati. Tidak dapat persetujuan tu. Sebab harta pusaka arwah ayah, kain pelekat milik dia, betul tak? Tapi bila kematian dia, adakah milik dia lagi? Tak ada. Milik siapa? Milik 25 golongan faraid tadi. Ada 25 golongan waris, dipanggil waris. Siapa? Mak ayah, suami ataupun isteri, anak-anak lelaki, anak perempuan. Kadang-kadang adik-beradik pun punya hak. Jadi kita ambil sesedap rasa kita. Ramai orang, terutamanya kain pelekat. Ramai sangat. Bila selepas kematian, mereka ni tidak buat perjumpaan. "Ustaz, kami 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, mana ada kami jumpa-jumpa ni Ustaz? Arwah ayah banyak harta. Jadi siapa hendak ambil, berebut macam itu je." Saya kata pembahagian itu tidak sah. Bayangkanlah tuan-tuan, 30 tahun kita duduk dalam rumah arwah ayah kita, yang mana rumah itu pun tidak mendapat persetujuan adik-beradik. Ramai orang Islam kita. Kadang-kadang bila tanya, "Ustaz, abang saya main ambil je rumah tu, kami pun tak setuju. Dia duduk bawa anak bini. Selama dia duduk itu, selama itu dia bergelumbang dengan dosa." Kena hati-hati. Okey. Apa perkara pertama yang kita kena buat selepas kematian arwah ayah? Adalah membuat perbincangan. Saya dah terang hari tu kan, berkenaan dengan hutang, pengkebumian, saya dah terangkan. Itu perkara memang kena buat dulu. Buat dulu. Kemudian dah settle semua hibah, wasiat, kita dah check. Yang terakhir sekali adalah membuat pembahagian. Membuat pembahagian itu selepas semua berbincang. Berbincang tu janganlah kita tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun. Tu dah lambat. Sepatutnya yang lebih baik perbincangan itu dilakukan malam tu juga. Agak tak logik lah Abang Mi. Bila sebut harta pusaka, semua pakat sensitif lah. Bagai sensitif. Semua sensitif. Benda-benda yang lain tak pula sensitif kan. Benda-benda harta pusaka pakat semua sensitif. Tapi sebenarnya kita kena buat seberapa segera yang boleh. Sebab apa? Makin lama kita tak buat perbincangan untuk menghalalkan harta pusaka itu, perbincangan itu dilakukan, maka kain pelekat arwah pun tak boleh guna. Selipar Jepun arwah, selipar buruk dia je bawa pergi surau, itu pun kita tak boleh pakai. Contoh dia dah meninggal Zuhur tadi, kita bawa kain pelekat, kita bawa selipar Jepun dia semayang asar tadi, itu pun menjadi haram bagi kita. Sebab apa? Siapa selipar Jepun tu milik siapa? Milik waris-waris. Kalau kita nak pakai, minta izin diorang. Sebab itu bukan arwah punya dah, habis dah. Itu milik isteri, milik adik-beradik kita 10 orang, 10 orang tu kena minta izin. Itu harta pusaka kan. Belum masuk cincin lagi, kopiah buruk dia, tali pinggang yang besar, tali pinggang pergi umrah, pergi haji tu kan, tali pinggang hijau tu. Sekarang dah tak ada hijau dah, dia ada jenis yang putih tu. Itu pun tali pinggang itu juga merupakan harta pusaka. Kalau mak, dia tinggalkan tudung, dia tinggalkan emas, barang kemas dia, rantai kita guna, kita pakai dulu sebelum pembahagian itu, maka kita pakai rantai itu pun merupakan haram buat diri kita. Kaum muslimat jaga-jaga. Sebab kita tak faham dia ni. Kita ingatkan, tak apa, mak dah meninggal lah, aku ambil lah harta pusaka ni, aku ambil lah rantai cincin ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Memang tak boleh. Dia akan menjadi haram. Banyak kes, yang utamanya jam tangan lah. Pernah saya cerita dulu kan, jam tangan satu orang jemaah, dia kata, "Ustaz, saya dapat jam tangan ni Ustaz." Dia kata, "Di mana kau dapat?" Kata, "Arwah ayah saya Ustaz. Arwah ayah saya memang jam tangan dia Rolex jenis gold punya, cantik. Tapi sayangnya Ustaz, saya ambil jam tangan ini tanpa pengetahuan adik-beradik saya." Berapa lama dah arwah meninggal? 20 tahun Ustaz. Maka 20 tahun itulah dia memakai jam tangan yang haram bagi dia. Bergelumang dengan dosa, tak sedar.
Tu saya takut sangat Ustaz bila dengar Ustaz ceramah hari tu, saya takut sangat. Kata apa perlu buat? Engkau kena telefon setiap waris engkau, waris adik-beradik hidup lagi? Hidup lagi. Beritahu diorang supaya mereka itu menghalalkan, membenarkan kau pakai, minta izin diorang. Berat tuan. Jangan main-main. Inilah harta pusaka. Salah 20 sen, 30 sen. Sama juga bila katakanlah kita lepas kuliah subuh selalu kita pergi ngetih lah Abang Mi dekat sini tak ada ngetih sini tak ada kedai tak ada kedai makan, tak ada lah kerana selalu sini dah ada makan, sini tak payahlah makan kedai. Ada satu surau, satu ni lepas kuliah subuh saya tu, diorang bawa lah pergi ke kedai makan lah, makan roti canai lah apa semua kan. Saya beritahu dia, korang pergi beli roti canai dekat kedai tu, korang bungkus katakanlah seorang, Pak Abu katalah. Pak Abu lepas kuliah subuh tu dia pergi ke kedai, salah sebuah kedai, dia beli roti canai makan dengan jemaah yang bagus semua kan. Kemudian dia kata Pak Yop, bagi saya 10 keping roti canai bungkus Dia bawa dah untuk bini dia, untuk anak-anak dia. Dalam perjalanan dia naik motor, dalam perjalanan insiden. Maka roti canai itu pun adalah pusaka. Jangan main-main. Apa maksud pusaka? Maksudnya roti canai itu pun kita tidak boleh. Kalau elok lagi, motor semua dah hancur lebur dah. Kira roti canai elok dekat tepi jalan tu, tersusun je elok dalam plastik, tak hancur pun. Maka kita boleh ambil. Tetapi boleh tak kita makan begitu saja? Roti canai itu pun perlu persetujuan waris-waris. Sebab itu telah menjadi pusaka arwah. Kena hati-hati. Kena hati-hati sangat. Itu ramai orang Islam yang telah memakan harta yang haram apabila kematian arwah. Itu belum cerita bab tanah, bab rumah, bergaduh tak habis-habis. Ambil rumah secara yang adik-beradik semua tak setuju, dia ambil aja. Maka rumah dan tanah itu yang dimiliki buat durian apa semua, rumah kebun itu menjadi haram sampai sepanjang hayat dia. Okey. Boleh okey. Sebab itu perkara pertama semasa perjumpaan tu, apa yang perlu kita buat? Tuan-tuan mungkin pernah kan, ada ayah-ayah semua meninggal kan, pernah alami lah. Abang Mi pernah alami Abang Mi, arwah ayah dulu apa semua kan. Sempat mungkin tuan-tuan mungkin pernah lalui. Tetapi cuba dengar saya punya daripada sudut syariat Islam ni, sama tak yang kita pernah buat dengan arwah ayah kita? Bukan saya nak petikalkan, tidak. Sama ada betul tak pembahagian itu dibuat ataupun ada sebaliknya. Ini saya cerita berkenaan dengan syariat Islam yang betul, pembahagian itu dibuat. Okey, dia begini. Katakanlah Abang Mi meninggal kan pukul 12 kan. Contohlah Abang Mi, Allah, tak boleh nak gurau sikit Abang Mi. Abang Mi meninggal pukul 12, kejut jalan. Kan? Besok kebumikan dia. So anak-anak dia akan buat perjumpaan, betul tak? Anak dia akan buat perjumpaan, kata okey abah ni kita buat perjumpaan, isteri ada lagi. Contoh Abang Mi, jangan risau pula tak tidur malam Abang Mi kan. Contoh kan. Okey, Abang Mi suruh anak-anak dia berkumpul. Anak Abang Mi ada 3 orang Ustaz? 2 2. Okey, 2 senanglah, ada lelaki ada perempuan kan. Ada lelaki ada perempuan dengan isteri. 3 orang je lah waris dia, mudah. 3 orang tu mereka pun berkumpul 3 orang. Dalam perjumpaan tu, perkara pertama kena sebut pasal apa? Apa perkara kena? Memanglah dalam perjumpaan tu kita selesaikan dululah hutang, cerita daripada A sampai Z hutang apa semua. Maksud saya yang saya nak terangkan hari ini adalah tentang harta pusaka tu sendiri. Memanglah pada masa perjumpaan pertama itu kita beritahulah Abang Mi ada berapa hutang apa semua, okey kita dah selesai. Yang saya nak cerita hari ini bagaimanakah pembahagian itu dibuat. Kita dah belajar kan hutang kena selesai apa semua. Semua dah selesai. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal pembahagian harta pusaka. Inilah tuan-tuan dengar betul-betul. Inilah pembahagian dalam syariat Islam yang sebenarnya. Mungkin dulu 60 tahun arwah ayah kita tak dapat yang betul. Kita pun tak tahu. Sebenarnya ada cara dia. Bukan kita kata boleh. Sama rata boleh boleh. Ada tu abang Long Fadil, memang abang Long Fadil betul lah, dia buat keputusan. Okey, rumah ni aku punya korang semua tak ada hak, aku jaga ayah. Boleh tak pembahagian itu? Pembahagian itu haram hukumnya.
Tak boleh. Dia tak boleh gunakan veto, kuasa veto kau. Kau siapa? Sebab rumah tu hak adik-beradik, bukan hak kau. Walaupun kau jaga ayah, kau jangan, orang kata, take granted kan. Ambil peluang untuk kau ambil. Boleh. Tapi atas dasar kasih sayang adik-beradik. Kalau mereka benarkan, kata, kita pujuk dia. Cara baik kan, abang dah bela ayah ni. Jadi abang minta lah jasa baik korang-korang semua. Boleh abang miliki rumah ni, sebab abang pun dengan ayah dulu buat renovation rumah ni bagai apa semua. Cara macam itu. Kalau adik-beradik setuju, jalan. Tetapi andai adik-beradik tak setuju, tak boleh. Okey, tak apa. Okey, begini. Cerita berbalik pada Abang Mi tadi. Habislah Abang Mi kurang ajar betul si Zul ni kan. Aku jaga si Zul. Abang Mi dulu satu kerja dengan dia, memang selalu ngusik saya je. Tak habis-habis ngusik saya. Kalau tak tahan memang aku nak pancitkan tayar dia kan. Tapi respect saya pada Abang Mi. Dia gurau, dia ada hak dia. Main gurau macam tu je. Macam abang saya lah Abang Mi ni. Okey. Katakanlah adik-beradik dia buat perjumpaan 3 orang dengan isteri. Apa perkara pertama? Ini saya cerita daripada sudut harta pusaka. Tadi hutang dah selesai lah. Memang kena berbincang juga masa tu. Okey, hutang semua. Okey. Bagaimanakah pembagian harta pusaka tu dibuat? Okey, pertama sekali, dalam syariat Islam, kena terangkan pembahagian secara faraid. Faham tak? Bukan kita cakap macam ni. Kita faraid tak payahlah kita buat. Ataupun kita cakap, kita buat pembahagian faraid lah. Bukan macam itu. Cara dia, kita kena terangkan pembahagian faraid yang disebut dalam Al-Quran. Ada tak orang ceritakan tentang faraid untuk harta pusaka ni? Ada tak? Saya rasa belum pernah saya jumpa lagi. Selepas kematian, satu orang, sama ada abang long tu ke ataupun kak long ke, duduk tengah-tengah beritahu, okey, pembahagian ini kita buat pembahagian sama secara faraid. Terangkan 1/2, 1/3, 1/8. Ada tak? Pernah dengar? Saya rasa tak pernah dengar lagi. Sebenarnya pembahagian kita ni salah. Faham tak tuan-tuan? Tapi saya tak nak cakap lah. Saya tak nak cakap. Ada satu orang tu tanya, Ustaz, macam mana kami dah buat pembahagian macam tu? Sah ke tak? Dalam hati saya kata pembahagian yang kau buat tu haram hukumnya. Mau dia tendang saya ke keluar? Betul tak? Saya cakap pembahagian itu salah. Itu je saya boleh jawab. Habis Ustaz 30 tahun kami buat tu macam mana? Minta doa pada Allah SWT, bertaubat. Mungkin masa tu kita tak faham pembahagian itu. Faham? 30 tahun tuan, duit dah sampai ke perut dah. Kan? Makanan semua dah masuk ke dalam, dah jadi darah daging apa yang kita makan. Baru hari ini kita tahu pembahagian itu salah. Macam nak buat? Dia kata bertaubat je dah tuan. Apa yang ada pulangkan balik. Itu je. Okey. Cara dia begini. Katakanlah anak Abang Mi apa semua sekali, katakanlah anak dia bangun. Dia terangkan secara pembahagian itu secara faraid. Dia begini cara dia. Kalau orang minta saya untuk buat, saya buat macam ni. Okey. Puan ataupun ahli waris semua, adik-adik semua, bagaimanakah faraid itu dibuat, kita ceritakan pada dia. Saya akan terangkan pembahagian secara faraid dulu. Itu benda yang kena buat. First kali terangkan apa dalam pembahagian faraid itu, hukum dalam Al-Quran. Itu perkara pertama kena cerita pada masa perjumpaan itu. Tapi kalau kita tak belajar faraid, macam mana nak buat pembahagian? Itu isu dia. Itu sebab kita ni buat pembahagian kita tak tahu, salah. Sebab kita pun tak belajar. Macam mana kita nak terangkan dekat orang? Faham tak? Okey, katakanlah macam Abang Mi tadi. Kita kena terangkan, satu orang kena terangkan pada dia, okey puan, kita beranggapan berapa Abang Mi punya harta. Contohlah ada 1 juta. Kita buat orang kata lebih kurang supaya pembahagian tu kita faham. Okey, kita cakap 1 juta. Okey, kita beritahu, katakanlah Abang Mi, katakanlah isteri ni tadi, Abang Mi dah meninggal, berapa puan dapat? Kita terangkan dia. Dalam Al-Quran Allah sebut puan begini. Dalam hukum faraid ni Allah cerita walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Allah beritahu kalau suami kamu meninggal, maka jika kamu tidak mempunyai anak, maka kamu akan mendapat berapa? Ingat lagi?
Ni nak kena bawa rotan ni kan. Tak ingat berapa? Tak apalah lah, nanti saya ceritakan detail. Hari tu saya cerita hint-hint basic je, tak ingat 1 per berapa puan? Sebab puan punya pembahagian ni kena tahu. Kalau suami meninggal tak ada anak. Sejawab je. Berapa? Berapa tuan? Berapa isteri dapat kalau dia tak ada anak? Sama senyap je kan. 1 per 4. 1 per 4. Itu Allah cerita. Itu beritahu dia. Puan dapat banyak ni Okey, itu tak apalah, itu sebab dia tak ada anak. Okey, macam dia ada anak, abang Mi dia ada anak. Kita kena terangkan begini. Okey, puan, bila puan ada anak, Allah sebut dalam Al-Quran, fa in kana lakum waladum falahunna thumunu mimma taraktum. Jika suami meninggal dan dia mempunyai anak, ada anak tadi kan, dan puan mendapat 1 per berapa tadi dah sebut dah? 1 per 1/4 tadi. 1 per 8. Kalau dia ada anak, 1 per 8. So kita beritahu dia, puan dapat 1 per 8. Katakanlah harta Abang Mi 100,000. Contoh, kalau kata Abang Mi punya semua harta dia 100,000, 1 per 8 daripada 100,000 adalah lebih kurang 12,500. So beritahu dia, puan dapat banyak ni ini dalam ilmu faraid, puan punya pengiraan, puan banyak ni puan dapat. Kita kena beritahu dia macam itu. 12,500 puan. Kita kena kirakan masa tu. Macam itu sekali. Itu cara yang betul. So dia faham, okey. Isteri selesai. Sama juga kalau isteri meninggal, suami pun kita kena terang dekat dia. Berapa abang dapat? Abang dapat banyak ni Dalam Al-Quran Allah sebut walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kata Allah. Jika isteri meninggal dan suami yang tak ada anak, isteri itu tidak ada anak, berapa suami dapat? Tanya lelaki. Jemaah lelaki, berapa suami dapat? Kalau isteri tak ada anak. Ini nak kena sediakan satu ni baru dapat. Tuan-tuan tolong hafal benda ni tuan. Sampai meninggal pun tolong. Ini basic je. Ini basic, bukan cerita yang detail punya. Saya tak sentuh pengiraan, memang saya tak sentuh detail. Ini basic, semua orang kena tahu. Sampai mati kena beritahu. Sebab semua orang pasti akan menghadapi. Adik-adik ni semua kan, yang muda-muda ni, pasti satu hari besok ada isteri, ada apa semua. Kita kena tahu. Kan tak kan? So suami berapa dapat? 1 per 2. 1 per 2. So kita beritahu dia. Katakanlah harta isteri ada 1 juta. Abang, tuan dapat, isteri meninggal kan, tuan tak ada anak kan, tuan dapat 500,000. So dia faham. Okey. Dia faham Ustaz. So dia tahu. Ini cara dia, pembahagian dia. So dia dapat 500,000. Okey, Ustaz saya faham. Katakanlah dia ada anak. Kan? Dia ada anak. Isteri ni ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jika isteri ini meninggal dan dia mempunyai anak, berapa suami dapat? Tadi tak ada anak 1 per 2. Kalau ada anak 1 per 4, betul. 1 per 4. Boleh? Tuan-tuan kena ingat ni. Bukan susah sangat, tak perlu nak tulis pun. Ingat je. Suami 1 per 2, 1 per 4. Isteri 1 per 4, 1 per 8. Senang je. So kita kira-kira dekat situ. Puan, abang dapat banyak ni Tadi abang dapat separuh, sekarang abang dapat dalam 300,000 je sebab ada anak. Ini cara dia. Pernah tak kita dengar orang cerita macam ni? Tak pernah kan? Inilah yang sebetulnya pembahagian dalam Islam. Tuan-tuan. Itu sebab kita kena tahu benda macam ni. Ceritakan satu-satu. Okey, puan dapat punya, saya faham Ustaz. Okey, saya faham. Okey, itu suami dengan isteri. Andainya salah seorang meninggal, kita tahu kan pembagian tu. Kita tahu, aku dapat separuh, banyak juga aku dapat. So dia dah tahu. Itu syarat utama dia sebelum kita pergi kepada pembahagian sama rata ataupun pembahagian lebih kurang. Faham tak? Syarat dia kena beritahu pembahagian secara faraid. Itu kena. Perkara yang wajib kena buat. Okey, boleh faham Okey. Sekarang isteri dengan suami kita dah tahu pembagian tu macam mana. Bagaimana pula dengan mak ayah? Andainya si arwah meninggal
dia ada mak dan ayah. Berapa mak ayah dapat? Berapa? Berapa tuan? Teka je adik. Berapa? 1/4? 1/4 kan? 1/4 tadi, 1/6, betul tuan. 1/6. Allah sebut dalam Al-Quran, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad, kata Allah. Jika anak ini meninggal, dia ada mak ayah dia, mak ayah ini mendapat 1/6 jika dia mempunyai anak. 1/6. Setiap dua ni ada 1/6. Dia ada di mana mereka ni ada kadang-kadang dapat 1/3, kadang-kadang dia 1/3 campur dengan baki. Itu tak payah ingat lah, ingat basic je. 1/6 kedua mereka. Ada kala suasana dia dapat 1/3. Tu tak payah ingat lah. Ingat 1/6 aja. So kita kirakan dia. Kata abang dengan kakak dapat banyak ni lah sebab anak ni meninggal. Mak dapat 1/6. 1/6 senang je. 1/6 darab pakai handphone je. 1/6 darab dengan harta katakanlah 1 juta. Darab tu terus dapat jawapan je. Bukan susah pun. Kita ada handphone hari ni betul tak? Dapat jawapan terus saja. Kita beritahu dah 1/6 daripada 1 juta. Lebih kurang dapatlah 300-400 ribu. Abang abang faham okey ustaz, saya faham. Macam itu kena terangkan. Itu perkara yang mesti dibuat. Itulah pembahagian secara faraid. Orang sebut faraid, kita pun tak tahu. Macam mana faraid? Kadang-kadang bertekak tu. Tak boleh. Abang nak juga pembahagian ni dibuat secara faraid sebab dia tahu dia dapat lebih. Tapi bila tanya abang, faraid tu macam mana nak buat? Macam mana pembahagian dia? Dah blur. Masa tu dia melenting bagai. Dia tahu bila dia pembahagian faraid, dia tahulah adik perempuan, kakak perempuan dia dapat separuh, betul. Itu dia hendak sangat tu faraid. Tapi bila tanya dia, macam mana pengiraan tu bang? Dah diam. Tadi lantang sangat. Kan? So kita kena faham. Boleh? Sebab sedikit lah. Bukan marah. Kan? Nasihat. Bukan marah. Kita santai-santai je. Saya suka mengajar. Tak perlulah muka ketat, takut kan. Tak payah kan. Kita santai-santai. Sambil-sambil gelak ni boleh ingat je. Tak payah kira. Tak payah apa-apa. Cuma ingat je. Senang ke? Berapa lelaki dapat? Tadi senang tapi tak boleh jawab. Macam mana senang pula kan? Berapa lelaki dapat? Baru lepas saja tak boleh kan? 1/2, 1/4. Perempuan berapa? Muslimat? 1/4? Mak ayah? Okey lah, lulus lah. Barulah sedap sikit, barulah ada semangat sikit nak mengajar kan. Lulus. Bukan saya nak marah, tidak. Tapi tuan-tuan kena tahu. Benda ni kena tahu. Inilah basic yang tiap-tiap kita semua ni pasti akan menemui ilmu ni. Kalau orang tanya kita, anak kita tanya kita tak dapat jawab, alangkah rugi ni. Alangkah rugi. Kita tak perlu nak buat pengiraan. At least kita tahu pembahagian dia. Pembahagian yang tuan-tuan yang saya sebut ni ada dalam Al-Quran. Sebiji-sebiji Allah sebut. Okey. Pembahagian mak ayah, pembahagian isteri dah tahu, suami dah tahu, mak dan ayah tahu. Siapa yang tinggal lagi? Ya? Anak-anak. Anak-anak ni dia tak ada pengiraan yang spesifik lah. Tapi dia panggil asobah. Allah cerita dalam Al-Quran, lidzakari mithlu qadhil unsayain. Satu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 anak perempuan. Maksudnya lelaki lebih daripada perempuan. Katakanlah yang lelaki ni, anak ni dipanggil asobah. Asobah tu lebihan. Boleh faham Nampak macam serius kan, risau je kan, relax kan. Kita santai-santai je. Tuan-tuan faham, tak apalah. Ustaz saya tak boleh fikir, ustaz. Tak apa. Tak payah nak fikir. Kita dengar je, tak apa. Okey. Katakanlah pembahagian tadi, isteri dah dapat, mak dah dapat, semua dah dapat. Balance harta pusaka tu, katakanlah daripada 1 juta tadi, ada lebih kurang 300 ribu. Contoh. Ada balance dia, lepas tolak-tolak diorang tu, balance tu ada 300 ribu. Dia ada 1 orang anak perempuan, dia ada 1 orang anak lelaki. Berapa anak lelaki dapat, berapa anak perempuan dapat? Daripada 300 ribu tadi. Betul sangat.
Bagus. 200 untuk anak lelaki, 100,000 ringgit itu kepada anak perempuan. Mudah. Tetapi kalau anak lelaki tu ramai ada pengiraan dia lah. Basic dia tu juga, sama juga. Dia ada pengiraan dia bahagi dia. Kalau anak tu, anak lelaki ada 3, anak perempuan ada 4, dia ada pembahagian. Itu sama, basic tu sama. Tapi nak menggambarkan yang mudah, kalau ada lelaki atau perempuan, dia mesti separuh. Lelaki dapat lebih, perempuan dapat setengah. Boleh? So itu yang kita beritahu adik begini adik ni dapat banyak ini. Kak Long dapat sikit je. Tapi adik dapat lebih. Dia baru dia tahu, oh macam itu ya Ustaz pengiraan. Saya faham Ustaz. Selepas itu barulah boleh kita bergerak ke nombor 2. Dipanggil pembahagian sama rata. Barulah kita boleh cerita. Ini tidak kita terus-terus melompat ke atas. Ustaz, kami dah buat sama rata. Tak boleh, salah tu. Sebab kita tak tahu, kita tak faham. Salah tu. Sebab hukum tetap hukum. Faridatan min Allah, kata Allah. Ini ketetapan Allah, hukum ni. So kita kena tahu. Ini basic, pengiraan ni basic je. Tak perlu nak pening-pening kepala. Pengiraan yang basic. Dia ada pengiraan yang lagi detail. Lagi pula pengiraan yang mana kematian berlapis. Hari ini suami meninggal. Minggu depan isteri meninggal. Itu lagi susah. Kemudian anak meninggal. Adik-beradik meninggal. Dalam masa 1 tahun tu ada 3 kali kematian. Itu lagi parah. Kena selesaikan satu-satu. Bukan tak boleh, boleh, tak masalah. Tapi jangan kita lengah-lengahkan. Kebanyakan orang tanya, Ustaz, saya dah 10 tahun tak tahulah apa jadi adik-beradik tu berdiam ya semua. Bila kita diam, harta pusaka itu ditakuti kita terambil. Bila semua adik-beradik tak buat pembahagian, kita takut arwah punya kain pelikat tak boleh. Kita tak boleh sentuh pun. Sayanglah. Duit-duit arwah ayah banyak situ. Kita tak boleh ambil pun bila kita tak buat pembahagian. Sayanglah. Kita nak guna mak, nak guna duit tu. Kadang-kadang orang dulu kan, atuk-atuk kita dulu kadang-kadang dalam tabung besar tu. Tabung dia kadang-kadang ada simpan 2-3 ribu. Bila kita tidak buat pembahagian, tabung tu pun, duit yang dalam tabung tu pun kita tak boleh guna. Bila kita ambil tanpa persetujuan adik-beradik, maka haram hukumnya. Macam mana? Sebab tu kena buat betul-betul. Kalau agak-agak kita tak tahu, kita hari ni kita dah belajar kan. Buat sikit-sikit tak apa. Janji sekurang-kurang setidak-tidaknya ada sebutkan pengiraan faraid itu sendiri. Sekurang-kurangnya kita terangkan, okey abang dapat banyak ni 1/8, 1/4. Kira okey lah lagi. Bukan susah pun. Mudah aja. Alah ustaz dah belajar, bolehlah. Tak. Mudah. Susah ke dik? Senang betul tak? Ya, okey. 1/8 kira lah. Tak perlulah kita dapat mungkin harta ayah tu lebih kurang kita anggarkan campur rumah, campur tanah. Oh lebih kurang rumah ni harga value lebih kurang 600,000 kita campurkan. Tanah ada ni campurkan. Kita buat anggaran je. Kita kira-kira kita bagi tahu. Mak punya banyak ni dapat ya mak. Saya dah belajar gitu, mak punya faraid banyak ni. Barulah boleh kita buat pembahagian sama rata. Kita terus jam kepada sama rata, maka pembahagian ini tidak sempurna. Boleh? Ada soalan sebelum saya terangkan? Nampak macam serius takut kan nak tengok. Ada soalan? Kalau tak faham, tak apa, tanya je. Ilmu tu kan. Bukan senang, kita pun tak tahu kan benda-benda macam ni. Kadang-kadang tu memang selalu saya mengajar kadang. Tak pernah saya dengar ilmu ni ustaz. Inilah seumur hidup 40 tahun, 50 tahun arwah meninggal. Memang tak ada langsung kami buat pembahagian. Kami pakat ambil je duit arwah. Kain-kain arwah pun kami tibai macam itu aja, tak ada buat formal betul-betul perjumpaan. Maka siapa nak ambil semua kami tak bahagikan ikut persetujuan adik-beradik. Saya ambil macam itu je ustaz. Kami pun bergaduh juga hari tu. Jadi camp plekat ke apa semua kami ambil macam tu. Apa status harta korang yang korang ambil tu? Dia menjadi haram
bila masa pembahagian itu tidak dipersetujui oleh waris-waris. Berat. Berat. Inilah harta pusaka. Ada soalan? Semua muka ketat dia kan, takut dia kan. Tak apa, jangan takut. Kita dah tahu ni, ilmu ni bagus. Bukan senang. Sebab itu ramai orang Islam ni termakan hati yang batil paling banyak. Sebab kita tak belajar. Sebab kita menganggap harta pusaka tu satu benda yang alah, tak kisahlah Ustaz. Saya ambil lah, saya jumpa hari tu, saya korek-korek, ada dalam tabung tu, ada 500,000. Saya ambil lah, saya pergi makan, saya pergi beli motor. Tentu kan, ada duit banyak hari tu, 2-3 ribu juga. Saya pergi beli motor, motor second hand lah, Waisuku saya beli. Boleh? Tak boleh. Haram hukumnya. Mak pula main ambil macam tu, ini arwah suami aku punya ni. Baju je, aku ambil, aku buat tidur. Boleh? Tak boleh. Selagi kita tak buat persetujuan kepada waris-waris semua. Walaupun waris kita 2-3 orang aja. Kita kena berjumpa, ceritakan macam ni. Apa yang perlu kita buat sebenarnya untuk benda-benda yang kecil ni tadi? Senang aja. Selalunya orang buat pembahagian ini, dia akan cerita berkenaan dengan benda besar je, betul tak? Benda rumah, tanah. Tetapi dia lupa benda yang kecil tu. Rumah okey selesai. Betul dia buat pembahagian tu. Tapi bagaimana kain pelikat, bagaimana tuala, bagaimana tasbih arwah, bagaimana benda-benda kecil ni. Dia ada buat persetujuan tak? Itu silap kita. Ramai juga orang Islam, dia buat pembahagian persetujuan tu untuk benda yang besar. Tetapi benda yang kecil ni kena buat juga. Macam mana nak buat? Senang aja. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana benda-benda kecil ni susah Ustaz nak bagi? Macam mana sikat arwah pun takkan nak bagi? Selipar buruk, Ustaz cakap tadi selipar buruk, macam mana nak bagi? Siapa yang tak selipar? Kan? Apa tu kopiah lembik dia? Kopiah lembik. Tahu kopiah lembik? Yang macam Ustaz Zaidus pakai tu, jenis lembik lah. Kopiah lembik itu pun pusaka. Macam mana benda-benda ni kita nak buat? Orang tanya saya. Mudah je. Semasa perjumpaan tu cakaplah, okey, kita dah buat perjumpaan besar. Yang kecil-kecil ni macam kain pelikat, semua yang benda-benda yang kecil arwah punya ni, termasuk dia punya selipar buruk dia, kain pelikat dia, tali pinggang dia yang besar tu, kain dia, cincin dia, semua itu siapa hendak ambil. Setuju tak? Bagi saya arwah punya ni kita buat macam itulah, ayah-ayah kita punya ni yang kecil-kecil ni kita anggap siapa hendak ambil, tak hendak tak apa. Tak hendak sudah. Ipar-ipar siapa hendak boleh ambil je, boleh ambil. Benda-benda yang ni, kain pelikat ni siapa hendak boleh. Macam itu cara dia. Ya, setuju semua? Barulah ipar berebut-rebut nak ambil kain pelikat, barulah benda tu halal. Ini tidak, belum buat perjumpaan, ipar dah ambil sambar dulu. Dah ambil apa jubah yang cantik tu, jubah yang mahal 200-300, jubah arwah ayah. Tiba-tiba nak tengok, mana jubah ayah mak? Tak, abang ipar kau dah sapu. Tu berdosa hukumnya. Bila kita tak dapat persetujuan. Mudah tak? So bila kita dah cakap macam tu, bila kita dah cakap macam tu, benda-benda kecil kita jumpa, kita ambil pun tak ada masalah. Dia jadi halal sebab kita telah bersetuju. Sama juga selipar buruk kan, arwah katakanlah tadi dah buat perjumpaan, besoknya boleh pakai. Kasut-kasut dia, kopiah-kopiah dia yang banyak tu, songkok-songkok dia jadi halal. Sebab kita dah buat persetujuan tadi. Mudah aja. Bukan susah pun. Janganlah kita cakap, kain pelikat ni, ini bagi pada abang seorang ni. Yang lain korang semua jangan ambil. Macam itu susah lah. Boleh buat kalau dia tak buat betul. Tapi bagi saya, benda-benda yang kecil ni tak payahlah kita nak strict sangat. Siapa nak ambil, tak nak sudah. Tak jadi berdosa lah kalau kita ambil. Ipar-ipar boleh ambil. Ini tidak, belum buat apa-apa lagi, semua dah tibai. Sama juga kes yang mana banyak kain pelikat ni, bila arwah meninggal, si isteri ni, isteri arwah ni, dia pergi bawa kain pelikat, pergi ke masjid atau surau. Benda ni banyak berlaku. Pernah saya cerita dulu. Banyak berlaku. Perjumpaan belum dibuat. Belum jumpa waris-waris. Bini arwah ni, dia bawa kain pelikat ada 100 helai, pergi ke masjid, jumpa Tok Imam, kata Imam, saya nak infakkan kain pelikat ni buat jemaah-jemaah pakai lah.
So kita pernah tanya tak? Imam Bilal pernah tanya? AJK pernah tanya? Bukan di sinilah, sini okey alhamdulillah. Tempat lain lah, memang kebanyakan mereka ni tak tanya pun. Bila isteri ni pergi infakkan kain pelikat, sedangkan kain pelikat itu belum mendapat persetujuan ahli keluarga lagi, maka kain pelikat tu menjadi haram buat dia. Kena hati-hati. Kain pelikat paling banyak. Sangka dia, isteri sangka, tak apalah ustaz, kami bagi dekat surau ni, kurang-kurangnya sejuk sikit arwah. Sejuk apa ke benda kalau dah macam itu. Kena hati-hati tuan-tuan. Lagi satu, tanggungjawab kita ni, AJK surau ni, kena tanya. Kena tanya dia. Ada satu jemaah tu cakap, ustaz, jemaah tu perempuan tu nak bagi kain pelikat. Takkanlah kita nak tanya, banyak cekadak pula Tuan Imam ni, aku nak bagi kain pelikat ni banyak soal pula. Tak, bukan macam itu. Kita tanya sebagai mempermudahkan. Kalau itu barang arwah, kalau kita tanya dia. Kalau baru, jenis baru tu pun kita rasa tak ada apalah. Macam kita tengok dah terpakai apa semua, ada yang baru pun kita tanya dia. Puan, ini siapa punya puan? Mana dapat ni kain pelikat banyak ni? Itulah ustaz, Imam, arwah suami saya baru meninggal sebulan lepas. Jadi dia memang kain pelikat banyak, dekat 100 ada yang tak berbuka plastik, ada lagi yang dah terpakai kan. Jadi lebih baiklah sedekah kepada surau ni, kepada masjid ni, dapatlah sedikit kan, sejuk sikit arwah dekat sana. Kita tanya dia, puan, maaf kalau saya tanya, kita ni bukan tugas Imam ni Bilal je, bukan tugas AJK je, tugas Jumaah sekali. Jangan kita letakkan pada AJK je. Kita ni yang dah tahu ni, kita ke depan tanya, bukan salah pun. Kau sibuk-sibuk nak tanya apa hal? Saya ni jemaah sini puan, saya nak tanya saja. Nak tanya dia. Kalau dia garu-garu kepala, itu maksudnya memang dia tak buat dah tu. Kalau kita tanya, kenapa pula nak minta persetujuan kepada anak-anak saya? Anak-anak saya semua jauh-jauh, Tuan Imam. Anak saya ada 8 orang, semua overseas, duduk sana, duduk Singapura, duduk dekat Perlis. Mereka diorang semua tak ada apa masalah. Diorang semua setuju. Diorang tahu tak pembahagian ini, puan dah buat pembahagian secara betul, minta persetujuan diorang tak? Kata tak ada Tuan Imam. Saya aja yang bawa dengan anak lelaki ni. Diorang semua tu jauh-jauh, dia tak tahu pun saya buat ni. Kata pulangkan balik. Ambil balik, pulangkan balik pada dia. Puan, pembahagian ini tidak sah. Kain pelikat ni puan, ini harta pusaka. Kalau puan bagi kepada kami ni, surau ini, tanpa persetujuan waris-warisnya, maka haram hukumnya. Cakap dia dengan dia macam tu, biar dia tercengang sikit. Macam tu ke Tuan Imam? Ya, begitu. Tapi malangnya kita ni, AJK bukan dekat sini lah. AJK dekat sini bagus, Abang Mi bagus kan. Bagus lah sangat ya Abang Mi. Bagus Abang Mi sini bagus, AJK semua okey. Tempat lain lah. Kita kena alert benda ni. Tanya dia baik-baik. Kalau dia cakap macam tu, kata puan, kami tak boleh ambil cantik barang-barang ni, kain pelikat ni bagus, tapi puan kena dapat izin daripada waris-waris dulu. Sebab ini harta pusaka puan, bukan harta puan. Puan tak boleh buat keputusan untuk menghimparkan kain pelikat ini, sebab ini adalah harta pusaka, perlu kepada persetujuan kepada semua waris. Lepas tu tanya dia, arwah ada mak ayah lagi ke? Yang meninggal ni menantu saya. Menantu ada mak ayah. Mak ayah dia pun berhak ke atas kain ini. Kena hati-hati puan. Nampak simple kan? Pernah tak kita tanya? Tak pernah. Sama ada kita tak tahu ataupun memang kita tak tahu langsung lah benda tu. Patutnya tanya. Nak infak ke nak apa ke, tanya dia, mana dapat harta ni? Kalau daripada harta pusaka, kena hati-hati. Kalau tak dapat persetujuan daripada waris, jangan ambil. Ada orang itu pun tanya, ustaz, mak mertua saya, sama dia ustaz, dia pergi ke masjid, dia bagi semua kain pelikat arwah ayah. Padahal saya tanya tadi pada ustaz, dia kata dia memang tak bagi tahu pewaris-warisnya, anak-anak dia dah himpak. Dia kata kain pelikat tu dekat mana sekarang?
Dah ada sebulan Ustaz. Dah, semua jemaah dah pakai. Sampai imam pun dah pakai. Cantik je naik basikal. Pakai kain pelekat. Oh, lawa. Saya tengok kain pelekat arwah ayah saya punya. Dia nak buat macam mana Ustaz? Takkan saya nak ambil balik. Imam, saya nak balik kain pelekat tu. Mana boleh kan? Imam dah cantik, dah pilih cantik yang paling mahal sekali. Bawa pergi apa jadi imam tu. Allah Akbar, tengok kain pelekat ayah tu. Kan? Ustaz, hati-hati. Tu macam mana Ustaz, macam mana kami nak buat Ustaz? Jemaah takkan kami nak ambil balik, buruk siku lah. Kan? Apa macam mana kita nak buat kalau benda ni dah terlepas? Kena minta izin semua waris-warisnya. Anak-anak dia di Singapura beritahu, Along, mak kain pelekat arwah ayah hari tu mak dah bagi dekat surau masjid. Tiba-tiba imam tu sound mak pula kan. Imam tu sound mak, dia kata tak boleh bagi sebelum buat persetujuan pada anak-anak semua waris-waris ni. Jadi Along macam mana Along kena minta izin Along. Along halalkan lah Along boleh mak hantar kat masjid. Kata mak tak apa, mak dah hantar Along halalkan. Itu bagus orang. Kalau ada 10 orang, 10 tu kena beritahu dia orang. Kata, saya tanya dia, waris-waris memang hidup lagi ke? Alhamdulillah hidup. Itu kalau hidup. Kalau mati, macam tu kan. Kain pelekat dah bagi. Tiba-tiba 3 tahun tu baru dengar ceramah. Kain pelekat tu kena bahagi-bahagikan kepada waris dulu, minta persetujuan. Dah katakanlah dah 3 tahun, 4 tahun, kain pelekat pun dah habis dah. Orang pakai. Dia kena minta izin juga, betul tak? Tetapi jika waris itu meninggal, 10 adik-beradik tadi, anak-anak dia meninggal, apa nak buat? Boleh diam? Dah meninggal Ustaz, tak payah. Tak. 10 yang meninggal ini, dia meninggalkan waris. Kalau ada 10 orang anak, campur dengan isteri lagi, 10 kali 10, 100 orang. Lagi bala. 100 orang kena beritahu dia. Ni nak beritahu, opah dah bagi kain pelekat. Lepas seorang-seorang, 100 orang. Larat. Inilah akibatnya kalau kita tak faham dan kita dah terlepas pandang. Susah tuan. Sampai hari kiamat, kita menggunakan harta yang bukan milik kita. Hati-hati. Inilah harta pusaka, bukan harta sebarangan. Salah ambil, salah bagi, maka kita terpalit dengan dosa makan harta yang haram. Boleh? Okey. Tak azan dah. Ya, betul. Betul. Okey. Ada yang mengatakan tak boleh. Kan? Yang mengatakan itu, yang tak setuju dia kata tak boleh nak bagi pada seorang. Semua nak kena bagi satu rumah ni letak semua nama. Letak semua nama. Isu yang berlaku. Nama pun tak letak. Tukar nama pun tak. Dan dari setahun ke setahun, seorang meninggal, dah 3 orang meninggal. So, yang pertama soalannya, apa status anak yang berada di situ, yang duduk di situ, sedangkan ada yang tak setuju dan ada yang setuju. Yang keduanya, apa status harta itu? Kan, perlu dibahagikan ke? Ataupun kalau perlu dibahagikan, maknanya sekarang ni dah 3 orang adik-beradik ni dah meninggal. Jadi dah ada anak-anaknya. Dan ada dalam kalangan anaknya pula OKU, cucu-cucunya lah. Jadi itulah isu.
difaraidkan sebenarnya rumah pusaka. Tak tukar nama apa semua kan. Pasir lagi dalam macam tu lah. Dengan nama asal. Okey. Okey, bagus. Soalan tuan. Okey, yang pertamanya, bila pembahagian itu tidak dapat persetujuan. Kata ada adik-beradik semua ni, yang dua orang ni bersetuju jadikan harta rumah ni sebagai pusaka. Yang ni kata okey, tak setuju. Bila tak bersetuju, sepatutnya dia kena ada satu orang tengah yang menyelesaikan. Bila tak dapat persetujuan, apa yang engkau tak setuju macam mana? Patutnya kita tanya dia, apa yang kau nak? Okey, rumah ni sebenarnya kita jual. Yang ni tak bersetuju nak jual. Kita jadikan rumah pusaka. Benda ni selesai tak? Dia akan tak selesai. Kecuali kalau katakanlah majoriti tu ramai, katakanlah ada adik-beradik, katakanlah ada 7 orang. Cuma yang seorang aja tak bersetuju. Maka dia boleh jalan. Maksudnya yang satu ni kita boleh keluarkan, tetapi portion dia kita kena simpan. Boleh buat macam tu. Tetapi andainya dalam kelompok tu separuh-separuh tak bersetuju, maka pembahagian itu tidak boleh dibuat. Tidak boleh dibuat. Sebab itu kalau kes macam ni lah, kalau saya terangkan sebiji-sebiji. Selagi korang tak dapat persetujuan, maka rumah pusaka yang kau duduk tu, satu orang pun tak boleh duduk. Bila kau duduk dalam rumah, katakanlah ada seorang ni kan, ada beberapa orang duduk dalam rumah tu, maka sebenarnya haram bagi dia. Sebab rumah tu masih lagi status floating. Dia tergantung. Bila kita pandai-pandai, tak apalah kau tak nak, udahlah aku duduk. Dia duduk pun berdosa. Faham tak? Dia tak boleh duduk apa, bawa anak bini, ada kes banyak, beberapa kes tu, bawa anak bini, bawa mak ayah ke dalam rumah tu. Sedangkan rumah itu tidak mendapat persetujuan daripada waris, maka kau duduk dalam rumah yang haram bagi dia. Dia biar macam itu je. Kalau dia tak bersetuju, katakanlah 2 orang tadi kan, tak bersetuju, dua-dua tak bersetuju, yang tak bersetuju, yang setuju pun tak duduk dalam rumah tu, dia boleh menjadi settle lagi lah. Dia tak berdosa pun. Tapi apa jadi dengan rumah tu, dia akan reput. Dia akan reput begitu saja. Sebab itu, paling tidak pun setuju, tak setuju, kena setuju. Tapi kalau dah bergaduh macam ni, inilah natijah dia. Sebab itu kalau kes macam inilah, selalunya ramai, bukan satu kes, ramai kes macam ni, cari orang yang boleh selesaikan. Jangan cari adik-beradik juga. Tak jadi. Kalau adik-beradik ni memang dia tak bagi. Alah Abang Long pun sama nak dapat harta, Abang Long dapat juga kan. Abang Long tak payahlah cerita banyak. So dia akan jadi macam tu. Jadi cari orang tengah, orang yang faham tentang pembahagian itu. Dia akan jadi orang tengah. So bila ada satu orang tengah, dia punya slow, temper dia tu akan slow sikit. Saya cakap berkenaan dengan ni, apa natijahnya bila kau tak uruskan, rumah ini akan menjadi huru-hara, jadi mereput macam tu, satu sen tak dapat. Okey, kalau nak juga rumah ni, okey, kita bersetuju sama-sama letakkan 4 nama macam tu. Ceritakan pada diorang, kalau kau tak buat macam ni, kau duduk dalam rumah ni, kau menjadi haram, sebab rumah ni bukan milik kau, tak guna dah. Jadi paling tidak pun buatlah persetujuan. Kalau nak rumah ni, katakanlah Abang Long nak duit sedikit, okey, kita buat pembahagian betul-betul. Kata Angan nak juga duit ni daripada harta pusaka ni sikit, kita bagi dia. Katakanlah adik yang bongsu ni dia nak duit, okey, kita bagi dia. Berapa adik nak, kita bagilah adik nak 2,000 kita bagilah adik 2,000 tu. Asalkan dia bersetuju dengan pembahagian yang dibuat untuk rumah pusaka tu. Tapi buat sedikit perjanjian lah. Sebab apa, kadang-kadang diorang ni minta, dan lepas 2 tahun, 3 tahun dia akan datang minta lagi. Ni korang ajar nama dia. Ada kes macam ni. Bila kita tak ada dokumen. Sebab itu buat dokumen simple-simple, dokumen pun tak apa. Suruh dia orang sign. Okey, kita dah setuju rumah ni nanti kita letak 4 nama. Ataupun banyak kes di mana rumah pusaka tu 4 orang atau 5 orang adik-beradik ni dah bersetuju untuk letakkan abang nombor 2 tu, nama dia dalam rumah tu.
Tetapi bukan untuk dia duduk, bukan. Bukan untuk bagi pada dia. Sebagai untuk jual. Faham tak? Kita masukkan satu nama saja cukup lah. Sebab kita nak jual rumah tu. Kes ni berlaku di desa Tasik, kawasan Sungai Besi. Satu orang perempuan. Ada anak-anak dan lain. Perbincangan rumah pusaka tu satu je, sebiji rumah. Dia kata macam inilah kita bincang-bincang macam inilah, mak pun tak duit apa semua. So siapa nak rumah? Satu orang pun adik-beradik dia tak ada duit nak beli. So apa buat? Kita jual. Setuju semua jual. Tiba-tiba mereka ni bincang, mak kata macam inilah. Siapa nak letak nama? Kita letak Angah punya nama lah. Angah kita letak Angah punya nama atas rumah tu. Tapi Angah kena ingat, rumah tu bukan Angah punya. Cuma letak nama Angah untuk proses jual beli. Tuan-tuan, apa berlaku? 10 tahun tak tukar nama anak yang bongsu ni. 10 tahun arwah meninggal sampai sekarang tak buat. Tu puan tu tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz? Saya pun pening kepala dah ni. Saya memang nak duit lah sedikit. Rumah tu memang berapa ratus ribu. Ada 600, 700 ribu. Tapi anak ni kami dah cakap betul-betul. Kami dah jumpa dia tapi dia masih lagi. Dia bawa anak bini dia apa semua bagai dalam rumah tu. Saya kata hukumnya haram, hukumnya anak tu. Puan kena buat sesuatu. Kecuali ada dua cara aja. Yang pertama, kalau puan nak ke rumah tu, puan kena berbincang balik. Kalau tidak, anak tu 10 tahun dia menanggung dosa. Kan? Kalau puan tak nak anak ni menanggung dosa sampai hari kiamat, puan reda bagi je rumah tu. Lepas tu puan tu cakap, mak tu cakap, tak boleh lah Ustaz, sebab saya pun nak duit juga bahagian saya. Dia cakap macam tu. Jadi kalau nak bahagian puan kena jumpa balik anak ni, cakap betul-betul dengan dia. Kalau boleh nak gunakan mahkamah, gunakan mahkamah untuk saman dia. Sebab terpaksa. Kalau dia masih berdegi duduk dalam tu, puan sanggup pun melihat dia menanggung dosa sepanjang hayat. Sebab itu tak buat. Sebab itu tuan, memang tak boleh. Sebab itu kena dapat satu persetujuan. Sebab itu bila kes macam ni, dia floating macam itu, harta pusaka itu akan dibekukan. Ini nasib baiklah rumah, kadang rumah pusaka biasa je. Rumah-rumah ada 10 biji rumah banglo apa semua pun dibekukan sebab benda ni. Sebab itu harta pusaka kita lebih 70 bilion dibekukan sebab benda-benda macam ni. Salah satu puncanya tidak dapat persetujuan ahli keluarga itu. Kalau tak dapat persetujuan, diorang faham tentang status rumah tu lain cerita. Diorang faham tak dapat persetujuan, jadi tak apalah aku belarlah. Biarlah rumah tu mereput. Tak apa juga, tapi diorang rugilah, betul tak? Rugi, tapi diorang tak berdosa. Tapi yang berdosanya bila mana diorang tak faham bahawa rumah tu bukan milik sesiapa, dah tak ada keputusan, engkau duduk dengan rumah tu, bawa anak bini kau, bawa semua bagai, maka sepanjang hayat kau bergelumang dengan dosa. Kena faham. Bila tidak dapat persetujuan, kau tak boleh duduk pun rumah tu. Rumah tu bukan milik kau. Banyak kes macam ni. Di Ceras Baru hari tu pun satu kes. Dia ceritakan macam ni, puan tak boleh duduk rumah ni. Adik-adik puan bersetuju tak? Sedang harta ni diorang punya juga. Itulah Ustaz. Itulah memang kau tak boleh duduk. Bila kau duduk, kau berdosa, menanggung dosa sepanjang hayat. Sebab itu paling tidak pun kena dapat persetujuan tidak. Cuba cara. Kalau tak mau bersetuju, sila keluar daripada rumah ni. Itu je. Cakap dengan adik-beradik macam tu. Mereput lah, nantaklah korang punya perangai macam tu. Siapa suruh tak bersetuju? Harta lebih kurang harta pusaka je, lebih kurang lah. Ini kadang-kadang tu bukan harta pusaka, perasaan dengki tu. Dengki dapat, Allah, mentang-mentang lah Kak Long duduk dalam rumah tu, Kak Long pula nak lebih pula daripada rumah tu. Dia berhak. Walaupun saya cakap dalam harta pusaka dia tak tengok benda tu, betul tak? Dia tak tengok benda tu. Tetapi sumbangan kakak ke dalam rumah tu, itu hak dia. Dia boleh ceritakan pada masa pembahagian tu, Kak Long jaga mak ayah, jadi apa salahnya korang bagilah Kak Long. Itu cara baik. Kita ni tahu memang Kak Long jaga mak ayah kita, kita balik setahun sekali pun tak pernah. Bila harta pusaka ni bertegang leher bahagian agak, peperangan dunia yang ketiga, korang hajar tak korang hajar? Maaf cakap lah, kadang geram juga orang-orang macam ni.
Bila harta pusaka dia dulu sampai, sebelum subuh dia dah ada. Bagus engkau. Sembahyang tahajud ke tadi? Tak pernah nampak pun kau datang rumah. Tiba-tiba kematian ayah, engkau orang yang pertama datang. Ini manusia, tuan. Kena hati-hati. Dia macam kes tuan ni, tak boleh buat apa. Kena juga. Setidak-tidaknya, kalau orang minta, kan dia minta saya punya nasihat, dia kata, kalau adik-beradik dekat, saya boleh tolong. Saya dudukkan dia orang, tapi nak berjumpa tu pun susah juga. Tuan tahu tak? Iyalah. Sebab anak-anaknya meninggal. Iyalah. Jadi perkara itu semakin rumit lah. Sebab nak kena mendapat persetujuan daripada. Iyalah, dia jadi macam itulah. Dia turun dekat cucu apa semua tu, dengan cucu pun kita kena explain apa semua bagai. Dia jadi rumit, bertambah rumit benda tu. Tetapi kalau boleh selesai lah, boleh selesai kena teranglah dekat cucu ni. Tapi kena tengok betul-betul carta dia tu macam mana. Siapa punya, ni adik-beradik dia dah meninggal, dua dah meninggal, anak-anak dia tu kena terangkan betul-betul. Boleh juga, boleh dapat persetujuan. Walaupun empat tadi dah meninggal contoh, ataupun dua dah meninggal, katakanlah kita nak berbincang balik semula lah, panggil balik dua orang ni. Yang dua orang ni memang tak ada dah, tetapi waris-waris dua orang. Tapi tuan-tuan rasa waris tu tak ke? Itu isu dia. Alah, setakat rumah pusaka ni nak berjumpa bagai, tak payahlah. Tak payah. Jadi siapa yang menanggung dosa? Waris-waris itu yang menanggung dosa. Arwah tak ada. Jangan kata arwah tu nanti habislah arwah. Tak. Yang menanggung dosa korang ni. Arwah dah lepas dah. Arwah akan tersekat dekat sana bila dia tak boleh lepas dah. Bila kalau korang tak uruskan harta pusaka, dia akan kena balun dari situ? Tak ada. Kita ni yang mengambil harta dia yang akan kena balun. Dia akan dibalun di sana bila masa dia hutang. Betul, bila dia ada hutang. Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa roh orang yang berhutang ni, dia tak boleh lepas dekat situ. Sebab itu Allah terangkan Al-Quran satu muka surat, hutang aja Allah cerita. Hutang ni akan tersangkut dekat sini. Bukan harta pusaka dia. Kalau kau tak tukar nama pun, dia tak ada apa dekat situ. Ada satu video orang itu viral kan, orang cakap kita kena arwah punya nama semua kena tukar. Tak ada, membongak tu. Pandai sendiri buat hal. Tak ada, kalau hutang saja. Kalau tak tukar nama apa semua, siapa punya tanggungjawab? Adalah waris. Tapi kalau arwah tak ada waris, sian lah. Sebab itu bagi saya akan macam kes macam ni. Kalau cucu tu mau bertolak ansur, jumpakan dia orang, kita faham carta tu, dua dah lepas, waris-waris dia bukan satu. Isteri dia pewaris, anak-anak dia ada 6 orang pewaris. Kemudian yang sebelah sana pula, susah tu. Cari satu orang yang boleh buat. Kadang-kadang dia minta juga saya tanya dia dekat mana waris-waris. Ustaz dekat Kelantan nun. Sudah dekat Kelantan. Macam mana nak uruskan? Kecuali kalau dia orang boleh panggil saya ataupun bawa saya ke sana. Itu je kita boleh dapat tolong. Bukan nak tunjuk kita ni hebat sangat, tidak. Untuk memudahkan urusan tu. Sebab benda harta pusaka ni melibatkan halal dan haram. Silap ambil, haram. Salah ambil, haram. Dia benda ni, dia harta pusaka ni sebenarnya sensitif. Tapi harta pusaka ni lah kita pandang remeh. Ya tuan, itu je yang saya boleh jawab. Kalau dia masih nak duduk juga dalam ni, tak kira lah cucu tu juga berdosa dekat situ. Habis ustaz rugilah rumah ni, terpaksa. Siapa nak duduk, nak tengok jenguk sebagai untuk menjaga rumah tu boleh. Tapi nak duduk terus, tak boleh. Sebab rumah tu pemilik dia ramai, persetujuan tak dapat. Macam mana kita nak duduk dekat rumah tu? Itu rumah. Benda yang kecil pun, duit RM1 pun kita tak boleh ambil, ini kan rumah besar. Boleh Ada beberapa perkara lagi lah. Belum habis lagi ni, masih sikit lagi. Macam mana nak buka soalan kan, nak teruskan?
Saya buka soalan lah Abang Mi ada lagi beberapa perkara ni. Tadi saya cakap pembahagian secara faraid. Tuan-tuan kena faham lah nanti kalau saya tanya lagi sekali lagi, tuan-tuan kena bersedia lah. Tak apa kita belajar. Tak ada kena cas apa pun. Tapi tuan-tuan pasti satu hari besok korang akan ingat saya. Kalau saya dah tak mengajar lagi, kalau 10 tahun lepas meninggalnya anak, meninggal isteri suami, masa itulah korang rewind balik apa ustaz ni cakap hari malam ni. Betul, sure. Orang cakap potong potong kuku boleh potong jari tak berani. Potong kuku dah saya cakap kan. Memang satu hari pasti. Inilah ilmunya, pasti semua orang Islam pasti akan merasa. Tak akan lepas. Bukan kita hidup, tuan akan hidup sampai 100 tahun, tak ada kan. Pasti kita akan meninggal. Bila meninggalnya, kita, waris-waris kita tu pasti akan tahu. Boleh saya buka soalan lah. Kalau ada soalan lah. Ada beberapa perkara lagi berkenaan dengan syarat-syarat selain daripada pembahagian faraid tadi, pembahagian sama rata, melepaskan hak dengan imbuhan dan sebagainya dipanggil apa? Takarruj. Konsep takarruj ni pun akan datang, insya-Allah saya akan terangkan. Konsep takarruj. Ini dipanggil, dia kata, "Ustaz, nak bagi sama rata boleh Ustaz?" Saya kata boleh aja. Tak ada masalah sebab sama rata itu juga adalah faraid sebenarnya. Tetapi kena terang syarat utama kau nak buat muafakat, nak bagi sama rata, syarat dia apa? Kena terangkan pembahagian secara faraid yang saya cakap tadi. Barulah kau boleh buat, nak lepaskan hak ke, tak nakkan hak ke, nak ambil saja ke, boleh. Syarat dia pembahagian secara faraid mesti didahulukan dulu. Itu syarat utama. Sebab orang Islam tak buat pun. Sebab kita tak faham. Tu kita dah faham ni, tuan-tuan kena ke depan lah. Tak apalah terkial pun tak apalah, tanya ustaz macam mana dapat ni. Tu je cukup lah. Bukanlah kita nak hebat sangat, nak perlu jadi ustaz baru nak buat pengiran. Tak. Pengiran ni biasa, semua orang boleh buat. Tuan pun boleh buat. Dah tahu tadi. Laki dapat apa? Lagi satu? Kan mudah tu. 1/2, 1/4. Kalau harta 500,000, dapat 200,500. Kalau 1/4 tak kira, boleh. Terus dapat. Muslimat dapat apa? 1/4 lagi satu. Dah lulus tu. Besok boleh ambil ni, tauliah. Kan? Mak ayah? Anak? Siapa kata separuh? Boleh lah tu kan. Anak ni balance, dia panggil asobah. Kita dah lulus lah tu. Susah ke? Sebab kita tak nak belajar, tu masalah dia. Lepas tu kita pula berlegak macam tuan ni tanya tadi. Memang itu memang biasa. Memang biasa orang yang dekat kampung tu, ya Allah, beberapa puluh ribu kes dekat kampung ni. Lepas tu rumah lebih teruk daripada reput. Bukan sebab anak tak balik, bukan. Bukan sebab kita tak balik, bukan. Sebab kita nak menguruskan rumah tu. Bila tak dapat persetujuan, tu sebab diorang tinggal kan. Diorang tahulah hukum tu maksudnya. Tapi ada juga yang duduk dalam rumah pusaka yang tanpa persetujuan waris-warisnya. Itu bahaya. Tapi reput pun rugilah, tak dapat apa. Itu sebab saya cakap, kalau semua tak mahu persetujuan apa, jual, bagi kan, habis cerita. Ni sayang ustaz, rumah ni lah tempat dulu kami berteduh. Rumah ada nostalgia. Nostalgia. Bila suruh duduk, tak sampai 2-3 bulan pun, mula-mula duduk situ. Sudahnya pindah ke KL. Pandai sangat. Siapa yang lantang itu cakap? Engkau cakap nak duduk dekat kampung. Dia akan duduk kampung? Tak ada, membongak lebih. Dia akan belah macam itu je. Jadi kalau tak nak guna, jual aja. Dapatlah duit, paling tidak kan katakanlah harga kampung, lebih kan kata 20,000. Jadilah 20,000. Bagi 4, seorang dapatlah. Kan? 5,000 seorang, duit. Lepas tu kita hilanglah. Habislah dosa-dosa kita. Ini kau menanggung dosa sepanjang hayat. InsyaAllah lah. Ada soalan? Bukan marah. Ya.
Oh, innalillahi wa inna. Rumah yang saya duduk ni masih hutang lagi kan. Hmm. Cukup panjang tu macam mana? Hmm. Dia tak ada MRTA betul, insurans tak cover Tak ada. Dia tak ada. Separuh. Rumah tu atas nama saya. Separuh atas nama saya. Tak ada. Tapi dua nama. SMP tu dah nama. Macam mana? Tapi tak ada insurans cover salah seorang nama, tak ada. Saya ada lah insurans. Oh, macam tuan je ada, isteri tak ada kan? Saya ambil zaman loan kan. Atas nama saya. Isteri tak ada. Dua nama Dua nama tu maksudnya isteri punya portion separuh tu. Rumah apa? Rumah sini. Rumah sini katakanlah harga semasa sekarang berapa rumah sini? Ada 2 juta. Rumah sini besar-besar, saya tengok takut, saya tengok. Ui, besar-besar semua. Kalah dekat KL semua banyak kondo, apartment je. Sini mau berapa? 2 juta ada. Berapa? Ha? 500,000. Betul ke? Kalau begitu booking saya satulah sini. 500,000. Okey. Okey, katakanlah harga rumah tu 500,000, 200,500 itu pusaka. Tetapi masalahnya sekarang ni bila ada hutang, berapa lagi hutang? Suku dalam 200,000. 100. Ialah tinggal berapa lagi? Agak-agak lah hutang 100,000. Okey. Dia macam ni. Kalau ikutkan tuan punya portion tu dah keluar lah. Kalau ikutkan sama ada isteri ataupun tuan. Sebab tuan ada insurans. Bila ada insurans, tuan punya tu sebenarnya dia dah cover dah. Jadi pembahagian ni sebab isteri pun ada dalam tu, tetapi dalam tu ada hutang lagi. Sepatutnya kena selesaikan juga. Dia tak boleh tukar nama tu. Sebab hutang ada kan. Jadi bagi saya kena selesai, kena adik-beradik selain daripada tuan, siapa waris lagi? Anak-anak ada berapa orang? 6. Mak ayah arwah ada? Mak Jadi mak pun kena juga panggil dia dengan anak-anak ni macam mana nak buat dengan rumah tu. Kena dapat persetujuan juga. Kalau tuan nak ambil, tuan tak boleh kata aku bayar je lah nanti. Tak boleh buat keputusan macam tu. Kena berbincang juga dengan mak mertua ni. Kalau tidak pun tuan kena umumkan depan dia. Anak-anak ni pun sama, ayah hutang mak ni ada lagi, walaupun kami bersama, boleh jadi ayah punya selesai dan boleh jadi mak pun belum selesai dekat situ. Dan kita beranggapan bahawa tuan punya portion ni belum selesai. Kalau ikut, tapi tuan ada insurans kan? Tak boleh juga dekat situ. Kena bincang. Bincang pada sekarang ni rumah ni ada 100,000 lagi. Pusaka arwah juga tu kalau ikut kan. Jadi macam mana kita nak buat? So mak ni kata, ataupun mak mertua ni cakap, tak apalah, tuan selesaikanlah. Kita bagilah, tak apa, kita bagi pada tuan untuk selesai. Adik-beradik ni anak-anak pun bersetuju, okey boleh. Kalau mak kata tak boleh, tak boleh, jangan macam tu, tak boleh lah. Tapi bila kita cakap tu orang tua tak ada masalah bagi saya. Tapi itu dia anggap pusaka juga. Sebab apa? Tuan punya portion tu dah selesai. Tuan punya portion tu sebab ada insurans. Insurans cover full ke? Cover separuh? Cover full, tapi kalau cover full untuk tuan punya je lah kan. Tuan punya kalau ikutkan selesai. Ini isteri punya. Sebab tuan ada insurans. Isteri tak cover insurans. Yalah, tuan buat loan untuk portion tuan je kan. Sekali. Tapi isteri meninggal, dia tak cover. Sebab tuan saja yang cover. Sebab isteri ni, sebab kita ambil loan untuk diri kita je. Sepatutnya kalau dua nama, dua-dua kena buat. Kadang-kadang kita terlepas dekat situ. Dua-dua kena buat. Jadi sebab itu bila meninggalnya isteri, kenapa bank suruh bayar juga? Sebab atas nama isteri tu tak cover. Dia tengok daripada situ lah. Tuan punya memang selesai lah, sebab tuan ada insurans. Isteri punya portion tu dia akan start kat situ. Bermakna di situ isteri punya. Maksudnya 100,000 tu adalah isteri punya milik yang belum diselesaikan. Dan cara dia kena berbincang balik lah macam mana nak selesaikan. Harta lain ada, isteri ada harta lain. Banyak.
Kalau ada banyak, selesaikan rumah tu dulu. Maksudnya kalau ada 3 biji buah rumah lagi, kalau dapat, cara nak cover, kalau semudahlah. Sama ada nak jual, cover balik pinjaman tu, masuk ke dalam tu. Ada lagi kan? Orang kaya juga isteri ni. Arwah. Ya, ada berapa biji lagi rumah? Caranya macam tu je. Kalau kita nak buat, ada orang tanya, Ustaz, kalau saya ni teruskan, boleh, bukan tak boleh. Tetapi bagi saya, sebab itu arwah punya. Cara yang terbaik buat refinance balik. Saya rasa boleh kan, bank. Saya pergi je bank sini. Saya rasa buat refinance balik, tutup nama arwah tu, buat finance atas nama kita, tukar nama atas nama kita. Saya rasa boleh kan? Kalau tak silap saya boleh. Faham tak? Maksudnya buat loan baru, ada dalam 100,000 tu kita settlekan untuk isteri, dan kemudian yang portion tu kita bayar. Kita buang nama arwah. Rasa boleh kan? Tak tahu ada siapa orang kerja bank ni? Atau semua sini manager besar semua? Patutlah semua orang corporate tu semua ni. Nah, kalau boleh, tuan, lebih baik cover balik, bayar ajalah. Kalau tidak, tuan buat finance macam kes di Bangi hari tu. Dia punya suami, ni suami betul, suami punya sendiri. Tetapi insurans dia tak cover semua. Cover sikit. Maksudnya ada hutang lagi 200,500. Saya cakap pada isteri dia macam inilah, puan ada kawan kerja Maybank kan. Ada ustaz, nanti saya tanya. Maksudnya puan selesaikan suami punya hutang semua tu, puan buat finance baru, refinance baru. Macam tu. Tutup, buang nama suami, sekarang ni rumah tu jadi milik puan. Tapi dah berbincang dengan waris, kata setuju macam tu. Itu je cara. Sebab itu juga merupakan dia kalau ikutkan dalam Islam, dia tak jadi pusaka lagi, tuan. Sebab itu kira hutang arwah. Kita cover balik, kita bayar, maka baru jadi pusaka. Selagi dia ada hutang, maksud itu bukan harta pusaka dia. Kita nak jual pun susah. Walaupun nama kita sebelah itu aja, kita beranggapan sebelah itu tak apalah, kau meninggal nanti aku akan masuk, tak boleh. Itu pusaka dia yang kena tapi ada rumah lain, rumah dia 3-4 biji lagi, apa hal? Tak ada hal punya kan, rumah banyak lah. Ada tanah lagi, mungkin arwah kan, cover dekat situ, lebih baiklah cover harta daripada situ. InsyaAllah. Ada lagi? Kalau duit pencen, dia ada 2 perkara lah hari tu saya sentuh. Pencen, kalau kita ni memang dah pencen. Orang sini ramai pencen ni, ada pencen semua. Pencen semua. Pencen ni mesti 10,000 ke atas ni pencen. Abang Mi, kurang-kurangnya Abang Mi pun dah dekat pencen lah kan. 2 bulan lagi. Abang Mi mungkin dalam 15,000 ada dalam tangan tu kan. Okay. Kalau pencen, kita dah pencen, katakanlah semua, kalau ada yang dah pencen, duit pencen tu adalah pusaka. Katakanlah dia dapat umur 60 tahun, dia start dapat pencen. Umur 70 tahun, dia meninggal. Maka dalam tempoh 10 tahun tu, dia simpan, mungkin ada 50,000. 50,000 itu adalah pusaka. Tak boleh ambil macam tu je. Kena bagikan pada waris. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pencen itu dia panggil pencen terbitan. Tahu pencen terbitan apa dia? Bila kita dah berhenti, dan kita dah tak terima pencen lagi sebab dia meninggal, sambungan, katakanlah Abang Mi kan, dia dapat 10,000. Pencen 10,000 tu, dia akan transfer kepada isteri ataupun anak. Anak yang belum 21 tahun lagi lah. Dia akan transfer pada anak, dan pencen itu bukan pusaka. Faham? Pencen terbitan, dia transfer tu, itu isteri punya hak, bukan pusaka. Tetapi pencen yang dia dah simpan lama tu, itu adalah pusaka. Semua ada pencen kan, banyak ni, mahu dekat 20-30 ribu lah pencen. Orang kaya semua. Jadi hati-hati. Pencen-pencen juga, meninggal itu pusaka. Kena hati-hati. Boleh? Jangan kita kata ada setengah tu, ustaz, kadang ustaz ni tak terangkan secara detail. Dia kata pencen bukan pusaka. Sudah. Jadi dia pun bantai pencen yang dia dapat tu, semua dia bagi orang. Semua dia gunakan untuk diri dia. Tak boleh. Itu pusaka. Kalau kau pencen dapat hasil itu macam gaji lah. Dan itu adalah simpanan kau. Meninggal itu pusaka. Kecuali pencen kau dapat transfer pada orang lain, pencen yang transfer tu bukan pusaka.
Tu hak isteri. Boleh pakai bila-bila masa. Boleh Ada lagi soalan? Ya, Waalaikumsalam. Siapa, puan ke? Siapa anak yang bapa saudara? Okey. Maksud yang meninggal siapa? Yang meninggal? Betul. Okey. Seorang jalan, anak dia berapa orang? 8. Maksudnya salah seorang tu mengalami sakit tu lah. Okey tu. Okey. Itu semestinya. Kalau dia yang meninggal dulu tu, dia meninggal sebelum ke selepas arwah meninggal? Selepas arwah kan? Yang meninggal. Ada berapa orang meninggal? 2 orang. Maksudnya 2 orang meninggal ni selepas arwah meninggal kan? Selepas. Kalau selepas, dia tetap dapat. Anak yang orang kata dia ada penyakit jenis macam ni, yang tak boleh kontrol apa semua, walaupun anak OKU sekalipun, anak yang kadang-kadang, maaf cakap, macam syndrome Down, dia tak boleh berfikir sekalipun, dia tetap dapat pusaka. Sama taraf dia. Sama. Yang kata orang macam ni, oh dia ni gila ni ustaz, dia gila tak payah ustaz. Dia gila, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia ketawa. Dia tak payahlah ustaz, bagi dekat dia buat apa, dia kunyah hanya duit tu. Tak, bukan macam itu. Hak tetap hak. Walaupun dia gila sekalipun, hak sama macam orang biasa. Itu pusaka. Tapi tak adalah kita bagi dekat dia. Kita bagi dekat siapa? Pemegang amanah dia, adik-adik dia, pakcik-pakcik dia yang jaga dia untuk bagi makan dia. Dia pun makan nasi juga. Mana dia makan pasir ada? Tak ada. Dia makan nasi. So kita bagi dia untuk perbelanjaan dia. Sama juga kes masjid ni puan, dia tetap dapat. By hook, by crook pasti dapat. Kita ambil hak dia, kita makan duit haram. Kena dapat. Lagi satu, katakanlah yang meninggal ni kita belum buat pembagian harta pusaka. Yang meninggal ni dapat ke tak? Dia tetap dapat. Tetapi siapa yang dapat? Waris ni yang dapat. Kalau belum buat pembagian harta pusaka, waris ni ada anak yang meninggal ni, ada anak 10 orang. 10 tu kena menghadap untuk buat pembahagian. Dia orang pun kena duduk dekat dalam. Ini beratnya bila pusaka kita ni lama kita tak buat, berlaku kematian demi kematian, ni parah. Boleh? Maksudnya pembahagian harta pusaka dah buat belum? Belum lagi lah. Dia jadi munasakat. Pembahagian harta pusaka berlapis. Ni lagi kronik sikit. Kena selesaikan betul-betul. Kira satu-satu. Puan? Boleh Ada lagi? Ada lagi soalan? Cukuplah insya-Allah. Jadi saya minta maaf ambil masa. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah buat diri kita untuk sama-sama kita merancang harta pusaka kita. Kita faham untuk memudahkan waris-waris kita dalam menjadikan pusaka kita itu bermanfaat walaupun kita di sana nanti insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu